Negara Kundup. Saya mohon kerjasama tuan-tuan untuk memenuhkan kemah di tepi ya. Kemah di tepi dewan. Terima kasih. Kemah di tepi dewan masih kosong. Saya mohon kerjasama tuan-tuan untuk memenuhkan kemah di tepi dewan. Terima kasih. Jadi sedang dipersembahkan kini merupakan tarian singa bagi menyambut ketibaan Presiden Keadilan yang berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim. Lagu ke bro? Ada. Ha? Ada sebab ni. Depan ni. Itu dia, selesai sudah persembahan tarian singa. Seterusnya akan dipersembahkan tarian klasik India daripada anak-anak Rainbow Girls dari Tanah Merah.
Itu dia tuan-tuan dan puan-puan, persembahan tarian klasik India daripada Rainbow Girls. Kita bawakan khas dari Tanah Merah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam reformasi, Tachihau, Vanakkam. Saya mohon tuan-tuan dan puan-puan untuk sama-sama kita berdiri bagi menyanyikan lagu kebangsaan, lagu negaraku. Seterusnya marilah sama-sama kita nyanyikan lagu keramat keadilan, lagu arus perjuangan bangsa. Keadilan, keadilan rakyat kita jana arus kami, arus perjuangan bangsa, keluhuran perlembagaan perpaduan negara masa depan anak Malaysia. Kebebasan, kebebasan rakyat kita diberkati Tuhan, memperkasakan rakyatnya, memujur lalu melintang mata perjuangan rakyat Malaysia, memujur lalu melintang mata demokrasi rakyat Malaysia. Keadilan, keadilan rakyat kita jana arus kami, arus perjuangan bangsa, keluhuran perlembagaan perpaduan negara masa depan anak Malaysia. Kebebasan, kebebasan rakyat kita diberkati Tuhan, memperkasakan rakyatnya, membujur lalu melintang mata perjuangan rakyat Malaysia, membujur lalu melintang mata demokrasi rakyat Malaysia. Membujur lalu melintang mata keadilan rakyat Malaysia. Reformasi! 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 Jadi tuan-tuan dan puan-puan dipersilakan duduk. Pihak Sekretariat Pelancaran Bulan Kemerdekaan Keadilan Negeri Sembilan, kepada para pimpinan keadilan, kepada para pimpinan komponen Pakatan Harapan, kepada seluruh anggota keadilan, pihak media dan hadirin hadirat saudara-saudari yang saya hormati sekalian, saya mewakili pihak Sekretariat Pelancaran Bulan Kemerdekaan Keadilan Negeri Sembilan mengucapkan selamat datang ke program pelancaran Bulan Kemerdekaan Keadilan Negeri Sembilan. Tetak buluh panjang 10, jangan dijolok sarang penyengat. Angkat tangan jari 10,
Doa diminta biar selamat. Majlis dengan ini mempersilakan Encik Idham bin Suparman, Tuan Nazir Masjid Kampung Sawah untuk mengetuai bacaan doa. Bagi mereka yang bukan beragama Islam, anda boleh memohon doa mengikut kepercayaan masing-masing. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi kiramil al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa surna jannata ma'al iman. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa tawbatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najatan wal afiyah indal hisab. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sirara wa lijamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'al muttaqina imama. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal buhul wa na'udzubika min khalabati daini wa qahri rijal. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam ke atas junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarganya dan para sahabat sekalian. Ya Allah, sesungguhnya kami bersyukur kepadamu kerana memberi rahmat, pembangunan dan kemerdekaan yang dapat dinikmati oleh rakyat negara ini. Ya Allah, kekalkanlah pembangunan yang telah kami laksanakan sama ada berbentuk material atau spiritual. Martabatkanlah negara kami dan seluruh rakyat di negara kami. Kami bersyukur kepadamu ya Allah kerana kemajuan yang kami perolehi adalah hasil daripada kemerdekaan yang telah engkau anugerahkan kepada kami. Sempena majlis pelancaran bulan kemerdekaan keadilan Negeri Sembilan 2020, kami pohonkan ihsan daripadamu ya Allah agar engkau kurniakan kepada kami nikmat kesejahteraan dan keselamatan yang berterusan. Lindungilah kami daripada segala keburukan dan keaiban. Hindarkanlah kami daripada segala rupa bentuk kemungkaran dan kemaksiatan. Peliharalah kami daripada segala bencana. Kau hindarkanlah dan peliharakanlah negara kami dari wabak COVID-19. Peliharalah kami daripada segala mara bencana yang menggugat keselamatan negara. Kau anugerahlah kami dengan kesihatan agar kami dapat berbakti kepada agama, bangsa dan negara tercinta ini. Ya Allah, Tuhan yang menguasai sekalian alam, engkau peliharakanlah tanah air kami Malaysia yang kami cintai ini. Engkau peliharalah perpaduan di antara kami demi kepentingan negara Malaysia yang kami kasihi. Ya Allah, kami bersyukur kepadamu kerana dapat hidup dalam keadaan aman, damai, harmoni, percaya mempercayai, saling hormat menghormati serta tolong menolong yang menjadi tunjang kepada kemakmuran negara kami sehingga ke hari ini. Ya Allah, ya Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kami memohon restu daripadamu. Engkau anugerahkanlah bangsa kami ini menjadi bangsa yang setanding dengan bangsa dari negara-negara maju lain di dunia ini. Allahumma ya Hafiz ya Muhin, Engkau kekalkanlah kemerdekaan ini untuk generasi kami dan generasi yang akan datang. Engkau kurniakanlah kepada kami kekuatan, semangat dan kesabaran yang tinggi untuk membentuk generasi baru
yang boleh menghargai dan mempertahankan kemerdekaan ini, agar perjuangan awal yang dirintis oleh orang-orang terdahulu daripada kami tidak akan menjadi sia-sia. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Inna wa minkum taqabbal ya karim. Amin amin ya rabbal alamin. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada Encik Idham bin Suparman, Tuan Nazir Masjid Kampung Sawah di atas bacaan doa itu tadi. Yang berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, Presiden Keadilan merangkap Ahli Parlimen Port Dickson. Yang berhormat Datuk Haji Zulkifli Muhammad bin Omar, Yang di-Pertua Dewan Undangan Negeri. Yang berhormat Tuan Yek Diu Ching, Ahli Dewan Undangan Negeri Kawasan Chuah. Tuan Haji Yusof bin Tapar, Ketua Penerangan Keadilan Negeri Sembilan. Yang berhormat Tuan Tio Kok Siong, Pengerusi Jawatan Kuasa Bertindak Kesejahteraan Bandar, Perumahan, Kerajaan Tempatan dan Kampung Baru merangkap Adun Kawasan Bahau. Yang berhormat Dato' Dr. Muhammad Rafi'i bin Abdul Malik, Pengerusi Jawatan Kuasa Bertindak Pelaburan, Perindustrian, Keusahawanan, Pendidikan dan Modal Insan merangkap Adun Kawasan Ampangan. Yang berhormat Tuan Haji Ismail bin Haji Ahmad, Pengerusi Jawatan Kuasa Bertindak Pembangunan Luar Bandar merangkap Adun Kawasan Labu. Yang berhormat Tuan Haji Bakri bin Sawir, Pengerusi Jawatan Kuasa Bertindak Pertanian dan Industri Asas Tani merangkap Adun Kawasan Kelawang. Yang berhormat Puan Nicole Tan Lee Kun, Pengerusi Jawatan Kuasa Bertindak Hal Ehwal Wanita dan Kebajikan merangkap Adun Kawasan Bukit Kepayan. Yang berhormat Tuan Chu Ken Hua, Pengerusi Jawatan Kuasa Bertindak Perpaduan, Penerangan dan Integrasi Nasional merangkap Adun Lukut. Yang berhormat Tuan Guna Sekaren, anak lelaki Palasami, Adun Kawasan Seremban Jaya. Yang berhormat Tuan Yap Yu Weng, Adun Kawasan Mambau. Yang berhormat Tuan Ronnie Liu Tian Hio, Adun Kawasan Sungai Pelik. Penyelaras DUN, ahli-ahli Dewan Undangan Negeri, pimpinan masyarakat, ketua-ketua cabang, tuan-tuan dan puan-puan, anggota-anggota keadilan serta seluruh ahli komponen Pakatan Harapan yang saya hormati sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat ilahi kerana dengan kasih sayang dan izinnya kita dapat berhimpun bersama-sama di dalam program pelancaran Bulan Kemerdekaan Keadilan Negeri Sembilan. Selamat datang saya ucapkan kepada tuan-tuan dan puan-puan, hadirin dan hadirat yang saya hormati sekalian. Untuk makluman, tuan-tuan dan puan-puan, program kita pada pagi ini dipancarkan secara langsung melalui laman Facebook Yang Amat Berhormat Menteri Besar Negeri Sembilan serta laman Facebook NSU. Anda juga boleh mengikuti siaran langsung di laman Facebook Presiden Keadilan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Terlebih dahulu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya, Azman Kamarudin, akan menggalas tanggungjawab dan amanah selaku pengacara majlis bagi mengendalikan program kita pada pagi ini. Kalau dibentang seluas alam, kalau dilipat sebesar kuku, sejambak kata, seuntai salam, degup bicara menusuk kalbu. Tanpa melengahkan masa untuk meneruskan majlis, dengan ini majlis dengan segala hormatnya menjemput Tuan Haji Yusof bin Tapar, Ketua Penerangan Keadilan Negeri Sembilan untuk menyampaikan ucapan alu-aluan. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang mulia pengacara majlis, yang saya hormati Datuk Seri Haji Anwar Ibrahim selaku Presiden Parti merangkap Ahli Parlimen Port Dickson, Tuan Haji Zulkifli Umar selaku bekas selaku Speaker Dewan Undangan Negeri YB Adun Chua, iaitu Michael Yik, dan saya tak dapat nak menyebut keseluruhan kepimpinan yang ada, memandangkan masa hanya dibagi hanya 5 minit. Jadi juga saya mengucapkan berbanyak terima kasih di atas wakil-wakil komponen, dan saya juga mengucapkan berbanyak terima kasih kepada cabang-cabang yang menghantar wakil-wakil, dan juga hadirin sekalian. Untuk itu hari ini adalah hari pelancaran bulan kemerdekaan yang ke-63. Syukur saya diberi mandat untuk membuat program ini bersama dengan Wakil Rakyat Chua, dan lagi sekali saya berharap hari kemerdekaan ini adalah maknanya kemerdekaan bukan merdeka dari penjajah semata-mata. Merdeka ini mestilah dari semua aspek. Tidak guna melaung merdeka-merdeka tapi tiada kemerdekaan. Tidakkah di bawah pemerintahan kerajaan pusat Perikatan Nasional terdapat kemerdekaan demokrasi? Jadi untuk itu seseraga, para hadirin sekalian, saya selaku orang lama dalam parti sejaknya tahun 1998, semenjaknya Datuk Seri dipecat. Jadi sehingga hari ini jiwa saya tidak kental, tetap kental mempertahankan parti PKR ini demi rakyat, demi pembaharuan. Seperti mana saya dimandatkan oleh Menteri Besar selaku penerangan negeri, dan hari ini saya melihat setakat kita telah memerintah selama 2 tahun. Apabila saya dimandatkan sebagai Ketua Penerangan Negeri, saya rasa sedikit sebanyak bahawa tidak seperti dulu semasa kita belum memerintah. Semasa kita belum memerintah, jiwa masing-masing cukup kental. Tetapi hari ini saya tak tahu apakah sebabnya. Sepatutnya cabang-cabang membuat program-program yang sebegini. Tapi seperingatan saya, baru 2 kali program yang sebegini. Satu daripadanya semasa pelancaran pejabat penerangan di Senawang yang dihadiri oleh Datuk Seri sendiri. Yang kedua inilah nampak saya di Port Dickson, dan seterusnya. Saya berharap kepada ketua-ketua cabang, jangan kita leka untuk ini. Kita harus menunjukkan kewibawaan seperti mana yang dibawa oleh pemimpin kita Datuk Seri Anwar yang berjiwa kental. Dan sebentar tadi saya telah berbisik dengan Ketua Cabang Rasah, Tuan Haji Ismail, dan dia membisikkan kepada saya supaya di Rasah juga akan buat seperti begini. Jadi saya harap cabang-cabang lain mula bergerak. Apatah lagi kita akan menghadapi pilihan raya, kemungkinan besar tidak lama lagi. Jadi kita kalau duduk diam, duduk tidur, tidak lagi seperti semangat yang dahulu. Saya harap tuan-tuan bangun dari tidur. Ya, saya tidak ada sedikit pun jiwa saya tidak ada luntur untuk memperjuangkan
Seperti mana yang kita hari ini 20 tahun kita berjuang demi menegakkan keadilan, demi menyokong Datuk Seri Anwar. Jadi itu saudara tuan-tuan, kita kenakan tekad membantu parti PKR dan juga gabungan Pakatan Harapan. Jadi lagi sekali saya ingatkan bahawa buangkan dendam-dendam pribadi. Saya terdapat masih ada dendam-dendam pribadi dan cuba mengenepikan kepentingan parti. Memang betul, saya dah muak dengan cerita-cerita tikam menikam ini. Ini memang mainan politik. Tapi bagi saya dah hanyir. Saya dah hanyir dalam perkara ini. Saya tetap bertekad, saya berjuang demi PKR memartabatkan Datuk Seri untuk menjadi Perdana Menteri. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya juga ingin merakamkan berbanyak maaf kepada tuan-tuan sekalian yang mana Datuk Seri MB kita hari ini tidak dapat hadir bersama, dan saya dipahamkan beliau ada mempunyai program lain. Ya, dan saya juga dipahamkan bahawa beliau akan sampai dalam pukul 11 lebih kurang. Jadi untuk itu saudara, saya tak perlu berucap lebih panjang dan hanya itu saja. Dan saya sudah, wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pihak majlis merakamkan ucapan terima kasih di atas ucapan alu-aluan yang penuh bermakna daripada Ketua Penerangan Keadilan Negeri Sembilan, Tuan Haji Yusof bin Tapar, ya. Dan saya dimaklumkan oleh Biro Penerangan yang ucapan tadi telah ditonton lebih dari 1000 orang di page Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi untuk ucapan seterusnya saya ada serangkap lagi pantun untuk beliau. Batik Jawa bulan purnama dipakai puteri di waktu senja. Segak dan gagah kacak berwibawa. Dijemput adun cuah mulakan bicara. Seterusnya majlis menjemput Yang Berhormat Tuan Yek Dio Ching, adun kawasan cuah, untuk menyampaikan ucapan beliau. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Saya sebut kacak YB terus terpanah YB, ya. Baik YB, kita lelaki dengan lelaki. Ya, kita kena hormat orang, jadi tengok dulu muka. Baru dari hati kita sebut. Terima kasih pengacara. Yang Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, Presiden Keadilan Malaysia dan juga Ahli Parlimen Port Dickson. Yang Berhormat Yang di-Petua Dewan Undangan Negeri Sembilan, Datuk Zulkifli. Barisan Exco yang hadir, yang diketuai YB Rafai dan juga YB Teo Kok Siong, YB Niko Tang, YB Bakri, YB Chu, YB Taufik, YB Ismail, pengurusi Kelab Penyokong Kerajaan, YB Gunasekram, YB Ng Ching Sai, YB Yap, dan Ahli Dewan Undangan Negara atau Dewan Negara, YB Dr. Azam beserta dengan pengurusi amanah Negeri Sembilan bersama-sama dengan Wakil Kerajaan OCPD. Mana dia pergi? OCPD yang tadi kita baru jumpa, pegawai-pegawai jabatan, ketua-ketua caban, AMK, Keadilan Wanita,
tim skuad yang ada, MPKK dan para hadirin dan hadirat, salam sejahtera dan salam Maul Hijrah. Awal Muharram atau Maul Hijrah ini merupakan suatu hari yang penting bagi umat Islam kerana menandakan peristiwa penting yang berlaku dalam sejarah Islam, iaitu memperingatkan penghijrahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kota Mekah ke Madinah pada tahun 622 Masihi. Peristiwa bersejarah ini berlaku pada 1 Muharram, iaitu hari ini. Ini adalah tahun baru bagi tahun Hijrah. Namun tahun Hijrah Rasulullah dari Mekah ke Madinah itu diambil sebagai permulaan kiraan bagi kalender Hijrah. Jadi tema Maul Hijrah ini adalah Ummah Rabbani Negara Harmoni di peringkat kebangsaan, tepat dengan realiti kehidupan rakyat Malaysia yang berbilang kaum. Konsep negara harmoni yang mengambil manfaat dan menolak keburukan amat bermakna. Parti kita ini telah melalui dan mengalami banyak cabaran. Inilah waktu kita wajib menilai semula hala tuju parti yang sudah berlalu, biarlah bersudah. Itu dah jadi sejarah. Kita masih perlu menuju ke depan. Jadi, biarlah kita sama-sama membinakan Parti Keadilan Rakyat Malaysia ini dengan dan di bawah pimpinan yang berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim. Di Parti Keadilan Rakyat ada seorang bos saja. Saya sering sebut satu bos saja. Siapa dia? Dia adalah Datuk Seri Anwar Ibrahim, Presiden Keadilan. Di peringkat Dun Chua, sebulat suara sokongan padu kepada Presiden kita. Selain dari itu, hari ini kita juga ada satu penghargaan yang akan dilangsungkan sebentar nanti untuk seorang pemimpin yang lahir di Pacitan. Dididik di sekolah rendah dan sekolah menengah Dun Chua. Penduduk sini minta saya mengemukakan sumbangan terhadap anak Pacitan ini. Sebentar nanti kita akan mengisytiharkan satu penghargaan yang akan disaksi oleh Presiden Keadilan Malaysia. Selain dari itu, hari ini pelancaran bulan kemerdekaan ini, jangan kita lupa tema untuk tahun ini. Tema Hari Kebangsaan tahun ini iaitu tahun 2020 adalah Malaysia Prihatin. Jadi kita wajib dan perlu memaafkan ya. Tadi Presiden sudah datang dan kita akan menunggu kehadiran Yang Amat Berhormat Menteri Besar Negeri Sembilan yang akan bawa konvoi motosikal sebentar nanti. Walaupun boleh pakai kereta mewah, tapi dia masih mengingatkan beliau bahawa kita harus memperhatikan orang yang kurang berkemampuan. Seperti apa yang sering disebut oleh Presiden kita, setiap kali Datuk Seri Anwar Ibrahim ke Dun Chua, sudah pasti dia bagi arahan. YB, kita mesti kunjungi orang yang kurang bernasib baik, orang yang kurang upaya,
orang yang perlu bantuan. Saya bersyukur kita ni semua di bawah pimpinan Datuk Seri. Saya juga rasa bangga sebagai Adun Chua, iaitu kita ada seorang menteri besar dan juga bakal Perdana Menteri di kawasan ini. Negeri-negeri 9 dah bagi saya peruntukan dan saya juga rasa bangga sebab hari ini anda duduk dalam dewan ini berselesa. Walaupun tidak ada aircon, tapi ada kipas gegasi yang baru saja dipasang dengan peruntukan dari negeri. Terima kasih kepada Exco Kerajaan Negeri. Jadi di sini kita ini prihatin seperti apa yang ada dalam tema Hari Kemerdekaan ini. Prihatin, jangan sebut-sebut saja, usahakan. Dan kali pertama Datuk Seri Anwar Ibrahim ada di sini, dia ada kipas ini. Tapi hari ini sudah ubah. Jadi bermaksudnya, setiap kali Presiden PKR datang sini, kita ada tambahan. Dan saya yakin dia akan usahakan jambatan dari Kampung India ke Sungai Pelik. Lebih rapat dengan YB Roni. Sebab itu YB Roni ada hari ini. Ya, YB Roni Adun Sungai Pelik. Jadi kita akan usahakan dan nanti kita mohon ini akan disampaikan kepada Kerajaan Persekutuan. Di sini saya juga ucapkan kepada Presiden kerana atas kepercayaan beliau terhadap warga Dun Chua yang diberikan masa kurang lebih 8 hari ya untuk menyempurnakan majlis hari ini. Dan juga yang amat berhormat Menteri Besar kerana telah membantu dari segi kewangan ya. Tidak terlupa keadilan penerangan, penerangan Negeri Sembilan yang membantu kita bersama-sama dengan pegawai Pusat Khidmat Dun Chua. Cik Alicia, mana Alicia? Tunjuk muka. Ini Alicia dan juga saudara Mira. Mana saudari Mira? Ada belakang sana yang ambil suhu anda. Saudara Larry. Larry ini dia ini menjaga keselamatan untuk hari ini. Saudara Kenny Chu yang bantu cuci tanda semua. Ini betul, tapi pekerja dia yang buatlah. Dan juga NPKK seluruh Dun Chua yang saya ingin memperkenalkan Ketua Kampung Pacitan. Mana saudara Amin? Ada dekat belakang tu yang rambut kurang sikit, gugur sikit, tapi masih handsome. Dia Ketua Kampung Pacitan. Kampung Sawah, saudara Imran. Imran, tunjuk muka depan sini. Ini semua berusaha. Kampung Chua, saudara Awang. Ada belakang ini, dia ini pengantin baru. Baru saja dapat pasangan baru. Ketua Kampung, Kampung Bukit Pelanduk. Ada belakang sana, Puan Lance Ching. Ketua Kampung, Kampung India. Mana saudari ini? Saudari ini, tak apa, nanti dia akan muncul. Dan juga Ketua Kampung Sungai Nipah, saudari Kylie. Mana dia? Ini adalah Dun yang mempunyai 3 wanita sebagai ketua kampung dari 8 yang ada. Di seksi kita ada seorang lagi lelaki, saudara Wong. Wong ada dekat belakang ni. Dia orang lama. Dia boleh bagi sejarah PKR di Negeri Sembilan, iaitu bermula di Kampung Jima.
Ketua Kampung Sae, dia ini banyak berusaha, mungkin masih kerja hari ini. Ahli Majlis MPBD, Rainbow E, ada belakang sini, dia yang membantu dapatkan penghiasan pokok-pokok pohon yang ada dekat sini. Dan Ahli Majlis MPBD, Saudara Syaril. Mana Saudara Syaril? Ada belakang. Jadi inilah saja yang saya maklumkan, dan diakhiri dengan salam hijrah dan selamat menyambut bulan kemerdekaan Malaysia. Malaysia berjaya. Reformasi. Terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Yang Berhormat Tuan Yek Diu Ching, Ahli Dewan Undangan Negeri Kawasan Chua, atas ucapan yang penuh bermakna dan tawaduk sebentar tadi. Saya hampir terlupa untuk mengucapkan salam hijrah kepada tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudari, anggota-anggota keadilan dan hadirin-hadirat sekalian. Abang Yusof Tapa tak ingatkan saya terlupa tadi. Gurau bang. Dan saya juga mohon maaf saya mengalu-alukan kehadiran Yang Berhormat Eng Chin Sai, Ahli Dewan Undangan Negeri Temiang, dan juga pengerusi Amanah Negeri Sembilan Tuan MK Ibrahim Abdul Rahman ke program pelancaran Bulan Kemerdekaan Keadilan Negeri Sembilan kita pada pagi ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita telah selesai mendengar ucapan alu-aluan daripada Ketua Penerangan Negeri Sembilan, dan kita juga telah pun mendengar ucapan dari tuan rumah Adun Chua. Jadi saya kira tiba masanya yang kita nanti-nantikan untuk kita mendengar amanat dan ucapan yang seterusnya akan merasmikan pelancaran Bulan Kemerdekaan Keadilan Negeri Sembilan. Dua rangkap pantun untuk beliau. Hijau menguning padi di sawah, tunduk berisi bagai nak rebah. Pendirian kukuh tak pernah goyah, menghadap cabaran tidak gelabah. Pucuk pauh delima batu, anak sembilang di tapak tangan. Mandat rakyat menjadi satu, pengkhianat petualang disimpan jangan. Kini tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudari yang saya hormati sekalian, tibalah masa yang ditunggu-tunggu untuk kita bersama-sama mendengar amanat beliau. Dengan ini majlis dengan segala hormatnya menjemput Datuk Seri Anwar Ibrahim, Presiden Keadilan, untuk menyampaikan ucapan dan seterusnya merasmikan pelancaran Bulan Kemerdekaan Keadilan Negeri Sembilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Alhamdulillah nahmadu wa nusalli ala rasulil karim. Pengacara, penganjur majlis, Saudara Keyek dan Cikgu Yusof, ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri, ahli yang berhormat, rakan-rakan yang saya muliakan. Kita panjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah SWT dapat menyempurnakan majlis sederhana pada hari ini, tetapi sangat bermakna. Michael Yek mengingatkan kita juga bahawa hari ini hari ketetapan yang dibuat oleh para sahabat kemudiannya untuk menetapkan tahun baru Islam. Itu disebut awal Muharram tahun Hijrah. Ini satu-satunya pendirian untuk agama yang menetapkan tarikh penghijrahan, tarikh mula meningkat tahap perjuangan sebagai tarikh awal, tidak tarikh hari lahir. Dalam semua sistem lain yang menetapkan hari permulaan tahun, ya, baik dari Zoroastrian sampai Christian era, semua ikut tarikh hari lahir. Hari lahir kata mereka Nabi Isa, maka jadi tahun Masih. Tetapi Islam menetapkan tarikh bertapaknya permulaan perubahan perjuangan. Ya. Hijrah ini hijratun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Makkah Al-Mukarramah ke Yathrib, nama awal Madinah Al-Munawwarah, itu meninggalkan sistem lama yang zalim, meninggalkan sistem yang mengamalkan faham kabilah, tribal, perkauman sempit, penghinaan terhadap kelas, golongan atasan dengan golongan bawahan, jenayah yang berleluasa. Jadi ini ditinggalkan dan dibawa satu sistem baru. Ini maknanya hijrah. Ya. Bukan saja soal hijrah atau pindah.
Hijrah itunya pindah daripada Mekah ke Madinah. Ya. Baik, saya nak sebut juga bahawa berlakunya hijrah ini peranan ramai. Betul Nabi Muhammad SAW dengan wahyu. Tapi peranan anak muda. Ingat, perubahan itu berlaku dengan peranan anak muda Sayyidina Ali bin Abi Talib. Pengorbanannya, kesetiaannya, keberaniannya, kepintarannya. Pemuda. Saya nak ringkaskan. Peranan sahabat yang setia. Abu Bakar yang dipanggil Siddiq. Kerana kesetiaannya, taatnya dan keyakinan kepada pimpinan dan Rasulullah SAW. Orang yang dewasa. Maknanya ada orang tua. Ada anak muda. Peranan wanita. Ini kadang-kadang dalam tazkirah kita selalu peranan wanita ada peranan. Tak betul. Asma binti Abu Bakar itu satu wanita yang diberi kepercayaan, menyimpan rahsia, membantu persiapan awal Rasulullah SAW. Ya. Baik. Ada wanita, ada anak muda, ada sahabat yang setia, yang dewasa. Ada peranan bukan Islam. Ada orang kata ini bukan Islam, tak ada peranan. Tak betul. Dalam hijrah ini seorang yang bernama Abdullah ibni Abu Uraiqah, seorang bukan Islam yang dipercayai membantu Rasul dari segi logistik, kerana dia ni pakar dari segi jalan, nak ke belakang bukit dan gunung dan jalan, melindungi daripada perjalanan biasa yang diketahui dan dipantau oleh golongan Quraisy yang zalim, yang menindas, yang membenci perubahan yang dibawa oleh Rasulullah SAW, baik dari segi akidah atau akhlak. Maka ada peranan. Jadi saudara, sebab itu dalam Islam kita rasa selesa. Bercakap hijrah, ada peranan anak muda, ada peranan orang tua yang sahabat setia, ada peranan wanita, ada peranan yang bukan Islam. Maka berlakulah hijratun Nabi Muhammad SAW. Ya. Maknanya dari keadaan yang lama kepada apa yang masyarakat, bukan masyarakat baru, progresif, demokratik, tidak. Dia sebut ecumenical. Ecumenical maknanya asas keyakinan, akhlaknya kuat, moralnya kuat, kepercayaan pada keyakinan agamanya kuat. Ini yang membentuk mereka menjadi solidariti baru. Tetapi dia tidak hanya terima. Ada orang kata sistem kita ini nak ubah sikit-sikit lah. Kalau dulu rasuah banyak, sekarang rasuah sikit. Kalau dulu tolong orang sikit, sekarang tolong orang banyak sikit. Tak ada. Dia mesti systemic change. Bahawa hijrah itu bermakna transformasi politik, sosial dan ekonomi. Meninggalkan kebobrokan sistem yang zalim, yang menindas, yang memperkaya golongan kecil dan memiskinkan golongan ramai. Itu yang disebut the Jahiliyah Society of Makkah Al-Mukarramah. Ini kadang-kadang kita lihat hanya hijrah dari satu sudut. Hijrah ini systemic change. Itu yang disebut bukan setakat robah, tetapi mesti ada niat par excellence. Kalau nak robah sikit-sikit, buat apa susah payah? Masuk penjara, keluar penjara, kena tekan, kena buang kerja. Ya, nak robah sikit. Bila dapat kuasa, lebih kurang saja. Tidak, dia mesti systemic change, mesti transform. Ini yang disebut islah, perubahan yang benar-benar bermakna. Ya, ini disebut keinginan itqan fil amal untuk mencapai apa yang disebut par excellence. Apakah mungkin dalam dunia begini? Mungkin kalau kita berikan semangat yang kental dan jitu dari awal. Ya, ada kemungkinan kalau politik kita ini tidak hanya simpang siur, siapa berkuasa, siapa nak rebut, kompromi apa, jawatan menteri mana, jawatan GLC mana. Dia mestilah bertunjangkan kepada prinsip yang luhur, membawa kebaikan kepada sistem dan kepada rakyat. Ini mudah-mudahan kita boleh usahakan dengan latihan, dengan kefahaman. Kita lihat umpamanya umat Islam, jangan fikir yang bukan Islam, yang Islam ini. Dr. Rafi'i dia arif sikit bab ini. Yang Islam sahaja, berapa ramai yang benar-benar menghayati semangat hijrah Nabi Muhammad SAW.
dampaknya begitu kuat sehingga sahabat memikirkan wajar ditetapkan ini sebagai tahun permulaan yang disebut hijrah 1 Muharram ini. Ini dampak yang kita sebut, yaitu untuk ada kegairahan, kesungguhan untuk menegakkan keadilan dan kemanusiaan. Saya selalu gunakan dua istilah ini. Kita bicara keadilan, tapi kadang untuk kaum kita. Kita cakap keadilan, tapi untuk suku sakat kita. Keadilan untuk kroni kita. Tidak. Keadilan ini mestilah untuk semua. Kemanusiaan. Dan kalau tidak ada kemanusiaan, dia tidak ada kekuatan Islam itu dari awal di Mekah. Ada Yahudi, ada Nasrani, ada Muslim. Di bawah satu ummah, di bawah pimpinan Nabi Muhammad SAW. Ini dia kekuatan dan kehebatan yang disebut tentang Islam dan semangat hijrah. Baik, hari ini juga kita sambut kemerdekaan 31 Ogos, tapi kita lancarkan untuk parti di peringkat Negeri Sembilan. Saya ucap sekali lagi terima kasih rakan-rakan daripada Parti Sahabat di AP Amanah pun turut hadir dengan pimpinan-pimpinan utama semua di sini. Ya. Tetapi kemerdekaan ini mesti difaham rohnya, bukan tarikhnya. Bukan hanya menyingkirkan penjajah. Mengapa kita tolak penjajah? Kerana apa hak orang negara luar menjajah dan menindas kita, merompak kekayaan kita, bawa ke London, atau di Indonesia, Belanda, rompak, rakyat Indonesia miskin, kepala-kepala negara dan pembesar-pembesar di Belanda kaya raya, dibuat jembatan baru, bangunan baru, universiti baru, semua dari perah daripada titik peluh rakyat Indonesia. Begitu juga Malaysia. Sudah, yang kita tolak itu apa? Bukan saja orangnya, orang kulit putih, kerana kita ini rakyat. Yang kita tolak itu perangainya, kezalimannya, rasuahnya, rompakannya, penindasannya. Itu yang kita tolak. Baik, sekarang kita dah merdeka. Apakah kita mau ganti orang Inggeris dengan orang Melayu perangai lebih kurang sama? Orangnya lain. Negara merdeka. Namanya Ahmad Muhammad Anwar Saleh Ibrahim semua ada. Zulkifli pun ada. Ya. Namanya. Tetapi apakah perubahan merdeka itu selari dengan janji keramat kita? Janji keramat kita merdeka supaya negara itu demokratik, supaya ada kesaksamaan, supaya ada keadilan. Itu sumpah keramat Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj dalam peristiharaan merdeka 31 Ogos 1957. Kalau dulu dicatat dan tulisan Jawi, dipapar di tiap masjid dan di surau untuk semua rakyat baca peristiharaan kemerdekaan itu. Ya, dipampang besar poster dengan tulisan kad Jawi yang cukup cantik di tiap masjid dan surau yang saya ingat. Ya, di semua sekolah, tulisan Rumi tentunya. Itu anak-anak baca peristiharaan. Ya, tak semestinya kita faham, tapi ia harus memberikan makna sekarang. Apa dia? Ini janji. Bila kita sebut keadilan kepada semua, ya, tentunya keadilan kepada orang Melayu, kerana Melayu majoriti. Keadilan pada semua. Juga Cina, juga India, Dayak dan Kadazan. Itu janji kemerdekaan. Dah 20-30 tahun kita nak ubah. Keadilan maksudnya selesaikan kaum ini dulu, kemerdekaan itu. Itu kita robah kemudian. Dan kita lihat umpamanya, ada orang melihat bahawa kemerdekaan itu hanya mengganti penjajah dengan pimpinan bumi putera pribumi baru. Tak semestinya tepat. Dia mesti ganti dengan rakyat sendiri. Ya. Tetapi mestilah dengan cita-cita dan nilai baru menjaga kesejahteraan semua. Hentikan sifat bobrok yang merusakkan negara di bawah penjajah. Apa dia? Kuku besi. Setuju? Okey. Tak setuju? Masuk penjara. Aku perintah, gili aku, tangkap kamu, hadapkan ke mahkamah. Tak
cukup satu kes, macam Lim Guan Eng, 3 kes berturut-turut. Kerana apa? Aku berkuasa sekarang. Saudara, sistem penjajah ini, siapa berkuasa, dia pegang undang-undang. Merdeka menjanjikan negara hukum yang tunduk pada hukum, bukan tunduk pada orang. Memang sukar. Sebab itu kita harus merasa terdedah dan terdidik dengan kefahaman baru ini. Ekonomi. Kita tolak penjajah kerana ekonomi ini dikuasai oleh segelintir orang berkuasa dengan kroni-kroni mereka, keluarga mereka dan kawan-kawan taman lamat, semua kaya. Rakyat yang petani miskin terbiar. Tidak ada usaha. Tidak ada sekolah desa. Di luar bandar tidak ada sekolah pasal itu. Ada sekolah-sekolah di bandar. Ada sekolah luar bandar memang daif. Dilatih anak Melayu menjadi kerani. Itu sebelum mereka. Apakah tidak ada perubahan? Ada. Apakah tidak ada sekolah di luar bandar? Ada. Saya bukan datang untuk menafikan, mengatakan dalam sepanjang 63 tahun merdeka tidak ada perubahan. Ada. Tetapi kita nak nilai dari sudut janji kita. Matang sebagai satu negara yang demokratik. Kita janji ekonomi kesaksamaan. Tetapi kita lihat jurang kaya dan maha kaya dengan miskin terus melebar. Dulu kita kata Cina kaya. Ada orang masih cakap sama sekarang, Cina semua kaya. Dia pergi patut belah lukut ni, dia tengok Cina semua kaya ke tidak. Ini tak faham betul. Ada Cina kaya. Dan memang jurang memang diakui. Tetapi sekarang jurang di antara Melayu maha kaya dengan Melayu miskin itu juga kian melebar. Setelah merdeka, yang kita janjikan mengurangkan kesenjangan atau jurang maha kaya dengan miskin itu tidak berlaku. Sebab apa? Sebab dasar kita itu tidak membantu dan melihat kepentingan golongan bawah. Ini yang menyebabkan kita harus beri kesedaran kepada rakyat. Nah, itu sebab bagi saya merdeka ini tahun keramat. Bukannya di Malaysia, banyak negara macam itu. Di India, ucapan kemerdekaan Jawaharlal Nehru 1947 memang hebat. Tajuknya Tryst with Destiny. Seorang ini seolah-olah satu janji keramat dengan masa depan kita. Bahwa dengan detik 12 malam ini India akan merdeka, mengusir penjajah, menjamin bukan saja kemerdekaan, kebebasan kepada seluruh rakyat India, membela mereka yang miskin. Tapi setelah 60-70 tahun, yang merempat banyak lagi, rasuah masih berleluasa. Di Pakistan, Muhammad Ali Jinnah, salah seorang negarawan Islam yang sangat hebat, beri pidato yang disebut Constituent Assembly Speech in 1947. Dia kata bahawa apa yang berlaku di Pakistan ini sesuatu yang luar biasa dalam sejarah. Kata dia cyclonic revolution. Tetapi dia bagi amaran, negara mungkin dan mudah hancur kalau amalan rasuah, penindasan, kuku besi, malam yang tak setuju, tangkap orang, fitnah orang, dakwah orang. Ini kalau terus berlaku, negara akan rosak. Indonesia, ini banyak orang Jawa sini ni. Eling nan waspada. Ini peringatan Rangga Warsito yang kemudian dihebahkan oleh Bung Karno. Ya, bahwa waspada pada keadaan di mana yang baik masuk penjara, yang jahat jadi penguasa. Ya. Kerana sistem dah jadi kucak-kacir pasal masa itu, zaman Belanda. Soekarno sebut dan bawa balik kisah zaman Edan. Orang Jawa tahu zaman Edan. Laksamana Daniel tak tahu apa dia Edan. Edan ni zaman gila. Ya. Yang baik masuk penjara, yang bobrok
jadi penguasa. Jadi oleh yang demikian, rakyat mau bikin apa? Rakyat harus eling dan waspada. Mesti beringat dan waspada. Jangan ditipu, jangan ditindas, jangan jadi tali barut bodoh di peringkat bawah. Siapa yang sebut kepada kita? Ronggo Warsito, pujangga Jawa di Keraton Yogyakarta pada masa itu. Jadi kalau ada orang Jawa belum baca Ronggo Warsito, tolong mana ketua kampung? Tolong pinjam cerita zaman Edan ini biar orang Jawa, orang keturunan Jawa benar-benar paham bahwa pujangga Jawa besar. Dalam sejarah Kepulauan Melayu ini ada pujangga Jawa besar namanya Rangga Warsita atau Ronggo Warsito yang menulis tentang zaman Edan. Satu peringatan untuk kita, untuk terutama di zaman merdeka ini. Jadi mudah-mudahan ini kita ingatkan. Terima kasih karena saya pernah semangat cakap pasal ini. Sebenarnya saya cakap pasal Twist Destiny, Nehru, Cyclonic Revolution, Jinnah dan Soekarno. Dia sebut merdeka ini menjanjikan jambatan emas untuk rakyat Indonesia. Waduh, bunyinya memukau, Pak. Bukan jembatan kayu yang dijanjikan, jembatan emas. Maknanya daripada keadaan bobrok, miskin, sengsara, derita di zaman penjajah Belanda kepada sesuatu yang bebas, merdeka, berdaulat dan lebih makmur dan seksama bagi rakyat Indonesia. Tapi enggak jadi, Pak. Sebab itu jangan kita terpukau dengan janji. Kita kena kerja, nilai dengan pemikiran dan akal yang Allah kurniakan. Terima kasih sekali lagi kepada rakan-rakan, terutama ahli mesyuarat kerajaan negeri, ahli Dewan Negeri, PKK dan seluruh jentera yang membantu kita pada hari ini. Saya harap kegiatan-kegiatan ini dikumandangkan di seluruh negeri supaya orang faham. Ya, jangan kita ingat politik ini hanya gempur-gempur sebelum atau menjelang pilihan raya. Kita nak orang insaf dan faham dan sama-sama membawa dan menuntut perubahan. Sekali semua terima kasih, jazakumullah khairan katsiran kepada semua. Saya lancarkan kempen penerangan kemerdekaan bermula di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Yang Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, Presiden Keadilan, atas ucapan beliau sebentar tadi. Majlis seterusnya menjemput Yang Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, Presiden Keadilan, diiringi oleh Div-Div Kehormat untuk menyambut rombongan berbasikal dari Shah Alam yang dipimpin oleh Ketua Angkatan Muda Keadilan Negeri Selangor, Yang Berhormat Tuan Muhammad Najwan bin Halimi, dan turut sama Yang Berhormat Adun Ketari, Yang Berhormat Yang Syepura atau lebih kita kenali sebagai YB Rara. Untuk maklumat, Yang Berhormat Presiden dan juga Div-Div Kehormat, konvoi berbasikal ini telah dilepaskan pada jam 6.30 pagi tadi dan mereka akan meneruskan kayuhan ke negeri Melaka, di mana untuk kayuhan pada hari ini saja jumlah keseluruhan kayuhan mencecah hampir 200 km. Kita berikan tepukan untuk konvoi berbasikal dari Shah Alam yang dipimpin oleh Ketua Angkatan Muda Keadilan Negeri Selangor, merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri Kawasan Kota Anggrek, Yang Berhormat Tuan Najwan bin Halimi. Moga semangat yang dibawa oleh anak muda ini dapat menyemarakkan lagi bulan kemerdekaan dan juga mengangkat lagi nama dan martabat anak muda di persada dunia. Dan saya juga dimaklumkan kayuhan ini akan diteruskan untuk menjelajah ke seluruh semenanjung Malaysia.
Majlis diteruskan lagi dengan menjemput Yang Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim bersama-sama div-div kehormat dan juga anak-anak muda yang berkayuh basikal dari Shah Alam untuk sama-sama ke pentas untuk kita menyempurnakan upacara penyerahan banner dan jalur gemilang kepada cabang-cabang yang akan menerima bendera itu sebentar saja lagi. Dijemput sama Yang Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim diiringi div-div kehormat bersama-sama dengan ahli-ahli Dewan Undangan Negeri, ahli-ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri untuk sama-sama ke atas pentas sekali lagi untuk kita menyempurnakan ucapan, maafkan saya, untuk kita menyempurnakan upacara penyerahan banner dan jalur gemilang kepada penerangan setiap cabang. Dijemput sama untuk mengiringi Presiden, ahli-ahli Dewan Undangan Negeri, ahli-ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri bersama-sama. Juga dijemput YB Tuan Najwan Halimi dan YB Yang Syifura bersama-sama ke atas pentas untuk kita menyempurnakan upacara penyerahan banner dan juga jalur gemilang kepada penerangan cabang. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Jadi majlis akan diteruskan dengan upacara penyerahan banner dan jalur gemilang kepada penerangan cabang. Jadi dijemput wakil dari cabang Jempol, Saudara Faiz Gobi bin Abdullah, bagi menerima jalur gemilang dan juga banner. Dan wakil cabang yang telah menerima jalur gemilang dan banner boleh kekal di atas pentas untuk sesi bergambar sebentar saja lagi. Seterusnya, majlis menjemput wakil dari cabang Kuala Pilah, Saudara Sofian bin Mat Isa. Majlis juga menjemput YB Tuan Najwan Halimi dan YB Rara untuk mewakili anak muda yang berkayuh daripada Shah Alam tadi untuk bersama-sama untuk upacara penyerahan jalur gemilang dan bendera kepada penerangan setiap cabang. Itu dia wakil dari Kuala Pilah, Saudara Sofian bin Mat Isa. Seterusnya kita jemput wakil dari Rembau, ya, Saudara Yusof bin Tapar, untuk menerima jalur gemilang untuk cabang Rembau. Seterusnya dipersilakan wakil untuk cabang Port Dickson, Cikgu Nordin, untuk menerima jalur gemilang dan juga banner. Dipersilakan wakil dari cabang Jelebu, Encik Mazlan bin Yusof. Seterusnya majlis menjemput wakil dari cabang Tampin, Encik Rawi bin Majid. Majlis seterusnya menjemput wakil dari cabang Rasah, Saudara Nur Hisham Syawal. Dan akhir sekali, majlis dengan segala hormatnya menjemput wakil dari cabang Seremban, Saudara Farhan Muhammad Saleh. Jadi dijemput wakil-wakil penerangan cabang untuk bersama-sama di atas pentas. Kita akan bergambar bersama dengan Yang Berhormat Presiden dan div-div kehormat. Dan saya mohon Yang Berhormat Presiden dan div-div kehormat untuk kekal di atas pentas kerana kita akan teruskan upacara dengan menyerahkan termometer, penutup muka dan jalur gemilang kepada sekolah di 5 buah sekolah di Don Chuah. Okey, kita teruskan dengan penyerahan termometer dan penutup muka serta jalur gemilang. Dijemput wakil dari Sekolah Menengah Kebangsaan Tanah Merah Side C untuk menerima termometer, penutup muka dan jalur gemilang. Seterusnya dijemput wakil dari Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil Mukundan. Majlis diteruskan dengan menjemput wakil dari Sekolah Jenis Kebangsaan Cina Side A.
Seterusnya dijemput wakil dari Sekolah Agama Cuah. Dan akhir sekali, majlis menjemput wakil dari Masjid Kampung Sawah bagi menerima penyerahan termometer, penutup dan jalur gemilang. Jadi dijemput Yang Berhormat Presiden bersama-sama dengan Dip-Dip Hormat untuk kita ke bawah. Kita akan ambil gambar dari atas. Jadi anggota-anggota keadilan boleh bersama-sama. Jangan lupa penjarakan sosial. Okey, kita akan ambil gambar dari atas. Sekali lagi saya ingatkan, penjarakan sosial. Jangan dipeluk-peluk YB itu. Jadi kita akan teruskan sebentar, kita ambil gambar daripada bawah sebentar lagi. Kita ada 2 sesi bergambar ini daripada atas. Selepas ini kita jemput Yang Berhormat Presiden dan adun-adun ke bawah. Kita akan ambil gambar dari atas pula. YB Presiden diiringi oleh adun-adun ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri akan ambil gambar dari bawah. Okey, kamera kita ambil dari atas. Saya minta berdiri di tengah-tengah ya, semua ahli tetamu kehormat dan tetamu-tetamu anggota-anggota keadilan. Saya jemput kita berdiri ambil gambar bersama-sama. Kepada seluruh tuan-tuan dan puan-puan hadirin hadirat saya hormati sekalian, kita akan berdiri. Kita akan ambil gambar dari atas pentas. Jadi yang ada face mask pakai. Saya tak pakai sebab saya kena bercakap. Nak mewakili ada ucapan tak ada? Okey, alhamdulillah. Maka dengan ini selesailah sudah majlis pelancaran Bulan Kemerdekaan Keadilan Negeri Sembilan. Jadi majlis mengucapkan jutaan terima kasih kepada Yang Berhormat Presiden Keadilan Datuk Seri Anwar Ibrahim, kepada ahli-ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri, kepada pimpinan masyarakat, kepada ahli-ahli Dewan Undangan Negeri, kepada tuan-tuan dan puan-puan anggota keadilan dan juga rakan-rakan komponen Pakatan Harapan. Saya ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan salam Ma'al Hijrah, selamat tahun baru, selamat menyambut Bulan Kemerdekaan dan Hari Kemerdekaan kita yang ke-63. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya ada 2 rangkap pantun sebelum saya tutup majlis kita secara rasminya pada pagi ini. Tuan Puteri pergi ke Kuah, pulang semula sebelah pagi. Kita bertemu akhirnya berpisah, diizin Tuhan bersua lagi. Kalau ada sumur di ladang, boleh saya menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, di lain masa berjumpa lagi. Selesailah sudah majlis pelancaran Bulan Kemerdekaan Keadilan Negeri Sembilan. Saya bagi pihak sekretariat ingin mengucapkan terima kasih di atas kesudian hadirin dan hadirat sekalian kerana memeriahkan majlis pada pagi ini. Akhir kata, saya memohon maaf jika terdapat sebarang kesilapan sepanjang saya mengendalikan majlis pada pagi ini. Yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan yang buruk itu datangnya dari diri saya sendiri. Saya sudahi majlis dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalam.